إلى النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, segala syukur kita panjatkan kehadap Allah Subhanahu wa taala. Berpagi-pagi kita dengan segala rahmatnya dan juga nikmatnya. Dan kita bersyukur juga kepada Allah kerana dapat kita datang memakmurkan rumah Allah pada pagi-pagi ini. Moga-moga dengan pengorbanan kita dan juga segala usaha yang telah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan golongkan kita ni dalam golongan orang-orang yang melakukan kebaikan dan berusaha untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan sedang yang mahir dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan sambung semula perbincangan kita yang mana telah kita huraikan terdahulu di antara adab-adab di waktu makan. Dan pagi ini kita nak sambung pula bahagian yang berkaitan dengan hal-hal yang dituntut sesudah makan. Apa yang perlu kita buat sesudah kita menerima rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Ghazali rahimahullah, antara perkara-perkara yang dituntut kepada kita untuk kita laksanakan sesudah makan, yang pertama, hendaklah berhenti makan sebelum terlalu kenyang. Hendaklah berhenti makan sebelum terlalu kenyang. Baik, perkara ini sebenarnya termasuk dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kami adalah golongan yang makan bila mana lapar. Bila lapar, bila rasa lapar baru menjamah makanan. Dan kami berhenti sebelum kenyang. Nahnu qaumun na'kul. Kami satu kaum makan bila mana lapar dan berhenti sebelum kenyang. Baik, apa hikmahnya tuan-tuan muslimin dan muslimat? Sebagaimana yang kita nyatakan dahulu, perut kita ni sebenarnya bukanlah berhajat kepada banyaknya makan, tetapi sekadar cukup sebagai melapik perut. Istilahnya lapik perut. Cukup hanya ada sekadar apa yang ada di dalam perut kita. Kerana itu sudah memadai kepada fitrah perut itu. Cuma perut ni kalau kita buh banyak mana pun dia boleh masuk. Lagi banyak lagi boleh. Cuma dia tak boleh makan macam ulat sawah lah, terus masuk ke dalam banyak terus. Tapi kita boleh bubuh banyak mana yang kita rasa nak masuk. Dan dia mungkin boleh semakin membesar itu perut. Sebab perut pun kalau kita tengok dari segi kejadian dia, Allah Ta'ala cipta perut ni dari segi tali perut tu pun panjang. Proses untuk nak bagi penghadaman dan mampu untuk menerima makanan yang banyak. Tapi kalau terlampau banyak mungkin boleh pecah perut. Baik, namun begitu, makan yang sedikit ni hanya sekadar untuk kita kata proses kepada perut tu saja. Dan sebaik-baik makanan yang nak masuk itu ialah makanan yang berzat, yang cukup zat-zatnya.
Sebab tu Nabi SAW menganjurkan kalau kita nak makan, nak menjaga makanan yang sebegini rupa, makanan yang terbaik, yang sesuai dengan badan kita, iaitulah makanan daripada sumber kurma. Sebab kurma mempunyai zat nutrisi yang cukup lengkap kepada tubuh badan manusia. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, antara tabi'in lah, tabi'in, kalau sahabat-sahabat tu ada juga, tapi tabi'in yang ketara dari segi cara pemakanannya, antaranya kalau kita lihat sejarah Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang yang hebat dari segi ilmunya dan pengarang yang banyak, mengarang kitab-kitab, dalam usia 40 tahun, waktu dia meninggal dunia, dia telah menghasilkan berpuluh-puluh kitab yang besar, dan antara rutin kehidupan dia hingga dia tak kahwin. Nak cerita Imam Nawawi sampai tak kahwin kerana dia banyak mengkorbankan masa dia untuk ilmu, menjadi khadam kepada ilmu, mengarang kitab, dan juga mentasihahkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rutin kehidupan dia banyak berpuasa, seorang yang banyak berpuasa, dan cara makannya cukup simple. Waktu berbuka dia hanya berbuka dengan air kosong, dan waktu makan sahur barulah dia makan kurma sikit, kemudian dia tutup balik. Itulah rutin dia. Kita duk kata kalau nak cerdik kena makan hebat-hebat, tapi rupanya makan cara Imam Nawawi itu lagi hebat. Tapi mungkin kita tak terbiasa lah kot. Cuma perut kita ni kalau terbiasa, macam kita puasa lah juga, hari pertama, minggu pertama ni memang kita dah biasa, sebelum puasa ni kita duk makan banyak, maka ruangan perut tu masih lagi kosong, kita perlu isi, dan kita kurangkan makanan kita. Mungkin sampai hari ni, hari yang ke-12 ni, kita dah rasa buah sikit pun dah cukup. Buka puasa pun dengan hanya mungkin setengah pinggan dah rasa cukup dah. Kemudian malam kita tak teringin dah nak makan, dah rasa macam cukup dah. Sahur tadi pun kalau yang lalu makanlah sikit tu pun mungkin tak habis satu pinggan. Kemudian kalau kata kita nak amalkan sunnah, kita makan kurma dan susu pun dah cukup. Dan siang rasa sihat, masih lagi sihat, masih lagi mampu buat kerja-kerja yang berat. Jadi kalau pendapat mengatakan makan tu adalah asas untuk kekuatan, yang tu mungkin salah sikit lah kalau makan dari segi banyak tu. Cuma makan yang penting ialah makan yang berkualiti. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada apa yang telah kami rezekikan, daripada benda-benda yang baik. Makan daripada benda-benda yang baik. Sebab tu konsep halalan thayyibah sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala itu menjadi asas kepada orang Islam. Makan yang baik lagi halal, maka dia membawa kebaikan kepada kita, insya-Allah. Jadi adab makan di sini yang pertamanya, kita berhenti makan sebelum betul-betul kenyang. Sebab tu masa makan pun ada isyarat tuan-tuan. Belhak yang pertama dia kata berhentilah, belhak yang kedua sudahlah, belhak yang ketiga nak mampu. Jadi ada 3 peringkat rupanya kita ni. Jadi belhak tu pun tanda-tanda suruh kita berhenti. Baik, kemudian yang kedua, membasuh tangan, kemudian membersihkan celah-celah gigi dan makanan yang terselit. Yang ni pun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seeloknya selepas kita makan berkumur, dan kalau boleh bersugi. Amalkan amalan itu, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, hendaklah ia bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati terhadap makanan yang telah direzekikan, dan menganggap makanan itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Makanlah yang baik dari rezeki yang telah kami kurniakan, dan bersyukurlah kepada Allah atas kurniaannya. Jadi Allah Ta'ala suruh tu, ada perintah washkuru lillah. Pertama, makan carilah yang baik-baik. Yang kedua, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu di dalam bab makan dulu ni kita dilarang mencela makanan. Sebab apa? Sebab makanan itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang merezekikan makanan itu. Walaupun kita kata yang memberi makan itu adalah
manusia ataupun atas usaha kita untuk mendapatkan makan. Kita cari duit, kita beli makanan, ataupun kita cari duit, kita beli bahan makanan, kita masak, mana kita kata kita yang usaha. Tetapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang berapa ramai ataupun kadang kita sendiri, makanan yang tersedia tu cukup cantik dah, sedap lah, tiba-tiba kita tak ada nafsu makan. Allah Ta'ala tarik nafsu makan, tak lalu makan kita. Kadang-kadang dah makan, dah masuk dah, sedap dah kat mulut ni, tapi keluar balik Allah Ta'ala kata ini bukan rezeki kamu. Jadi rezeki ni hakikatnya daripada Allah Ta'ala. Sebab tu bersyukurlah kalau rezeki tu dah boleh masuk dalam perut, dah boleh kita nikmati kenikmatannya, dan banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, washkuru lillah di sini salah satu cara lah. Mungkin kita kata syukur ni alhamdulillah cukup lah kot. Yang dikatakan syukur dengan alhamdulillah. Sebenarnya syukur bukan takat alhamdulillah. Sebagaimana disebut dalam surah Ibrahim. Allah Ta'ala menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kamu syukur, aku tambah lagi nikmatku, dan jika sekiranya kamu kufur, sesungguhnya azabku pedih, kata Allah Ta'ala. Namun kalau nak faham ayat ni, dia kena rujuk keseluruhan cerita dalam surah itu. Bukan surah nak, antara ayat sebelum dan selepasnya. Sebagaimana Allah Ta'ala menkisahkan tentang orang-orang yang mengabaikan tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Quran Allah Ta'ala turunkan sebagai panduan, sebagai peringatan, sebagai suluhan kepada kehidupan manusia, dan Allah Ta'ala menuntut untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengancam golongan-golongan yang kufur kepada Allah, dan sebab kufurnya mereka kepada Allah, pertama kerana dunia, kerana sukakan kepada dunia ataupun terpengaruh, terpedaya dengan dunia. Yang kedua, kerana terlampau mengikut nafsu syahwat mereka. Dah seronok dengan dunia, ikut keinginan dunia yang terlampau, sampai mereka lupa tanggungjawab mereka kepada Allah. Justru kata para ulama, yang dimaksudkan syukur yang sebenarnya bukan hanya sekadar mengucap kalimah syukur. Kita kata syukur tu alhamdulillah dah memadai, tidak. Syukur itu mestilah dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan kita, iaitu apa yang Allah Ta'ala perintahkan buat, apa yang Allah Ta'ala larang tinggal. Itu tanda syukur yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan salah satu lagi ialah dengan kita menyatakan kebenaran sebagaimana janji kita dalam syahadah. Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ada tuntutan yang disuruh oleh Allah Ta'ala di situ. Buktikan penyaksian kita, buktikan janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana dalam ayat, dalam perjanjian yang kita buat itu, mengucapnya kita umpama aku janjilah. Kalau kita kerja kerjaan ni pun ada surat aku janji yang kena sign. Kalau kita langgar, boleh jadi diambil tindakan tertib dan akhirnya kita dibuang kerja. Kalau kita tak ikut apa yang kita janji. Maka sebenarnya dalam kehidupan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni pun, itu janji-janji yang perlu kita tunaikan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat orang yang mengabaikan janji dia dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ini kalau orang tanya tang mana kata ada dalil, dalil yang katakan batal syahadah ni, di sini. Dan bagaimana sifat-sifat yang membatalkan syahadah, itu juga ayat yang Allah Ta'ala huraikan kepada kita kenyataannya, iaitu golongan fasik, yang Allah Ta'ala masukkan golongan fasik yang kufur dengan Allah, iaitulah mereka yang membatalkan janji mereka dengan Allah setelah mana dia tu kukuh, min ba'di mitsaqih, setelah mana kukuh perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Apa maksud kukuh di sini tuan-tuan? Maksud kukuh di sini ialah sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ma'idah. Ni kita nak ambil tafsiran ayat dengan ayat. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-yawma, pada hari ini. Bila tu?
Yaumu Arafah, merujuk kepada Yaumul Arafah yang Nabi SAW berkumpul untuk melaksanakan haji yang dinamakan Hajjatul Wida' bersama para sahabat, dan lengkaplah rukun Islam yang 5 yang mana Nabi mengetuai para sahabat melaksanakan tuntutan yang dituntut oleh Allah Ta'ala sebagai asas rukun kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat tu, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Maksudnya bila mana kita telah melaksanakan segala perintah Allah, Nabi dan para sahabat telah melaksanakan tuntutan-tuntutan yang difardukan Allah Taala dalam bentuk rukun Islam, penyataan syahadah yang benar yang telah dibuktikan oleh para sahabat, yang mana mereka ni sami'na wa ata'na dengan apa yang Allah Taala perintahkan, dan apa yang Nabi SAW sabdakan, tidak ada yang membangkang, dan berlaku pula proses-proses pengagihan iman dalam hidup para sahabat, bermula daripada Isra' dan Mi'raj, berlakunya peristiwa peperangan Badar dan seterusnya. Para sahabat disaring imannya dan kekal mereka-mereka yang beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan Hajjatul Wida'. Maka Allah Taala kata, aku sempurnakan sempurna al-yaum akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama kamu dengan perintah-perintah, dan kamu juga telah menyempurnakan tuntutan yang Allah Taala fardukan kepada kamu. Ini merujuk kepada para sahabat. Wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan nikmat-nikmatku kepada kamu. Apa maksud Allah Taala sempurnakan nikmat ni? Iaitu kata para ulama, dengan kita melaksanakan tuntutan yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita, maka Allah Ta'ala akan sempurnakan lagi nikmat-nikmatnya, khususnya di akhirat, bukan dekat dunia ya. Dengan para sahabat, kalau tengok nikmat dunia tak setara mana hebat kita lagi nikmat dunia ni tuan-tuan. Tapi maksud Allah Ta'ala, wa atmamtu alaikum ni'mati, Allah Ta'ala sempurnakan nikmatnya di akhirat sebagaimana yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atmamtu alaikum dinakum, aku sempurnakan agama kamu dan rezeki kepada kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam itu sebagai pegangan agamamu. Jadi Allah Ta'ala redha pula dengan apa yang telah dilaksanakan oleh para sahabat. Jadi sebenarnya merujuk kepada syahadah, asasnya syahadah, syahadah kita, penyaksian kita, dan juga tuntutan syahadah yang kita lakukan dengan sempurna, maka amalan itu Allah Ta'ala meredai kita, insya-Allah. Bila kita tunaikan hak syahadah tu dengan sempurna. Apa hak syahadah ni? Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal yang Allah Ta'ala larang, istiqamah dengan amalan dan juga iman. Maka insya-Allah mati kita dalam keadaan yang begitu rupa, redalah Allah Ta'ala kepada kita, insya-Allah. Yang tu dikatakan janji yang kukuh, sebab dengan janji itu Allah Ta'ala pun berjanji dengan kita, aku sempurnakan nikmatku dan aku akan beri nikmat-nikmat yang lebih kepada kamu. Itu yang dikatakan mitsaq, janji yang kukuh. Tapi golongan fasik, golongan-golongan yang banyak berdosa ini, yang dinilai Allah Ta'ala sebagai golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka telah memutuskan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pengabaian telah berlaku. Apa yang diabaikan? Wa yaqta'una ma amarallahu bih. Mereka telah memutuskan ataupun mengabaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Tak buat. Sebab tu boleh dikatakan ringkas daripada ayat ni tuan-tuan, kalaulah kita ni buat separuh, tinggal separuh, yang tu tak lengkap. Dan agama ni tak ada separuh-separuh. Sebab tu Allah Ta'ala kata, udkhulu fi silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Mana ada separuh-separuh? Semayang tapi tutup aurat tak, itu separuh lah. Separuh tak diterima Allah Ta'ala. Puasa, ramai orang yang sanggup puasa, siang hari puasa penat, tapi bab semayang ni dia tak jaga. Tang puasa dia boleh, tang nak jaga semayang tak boleh, nak tutup aurat tak boleh, tak sempurna. Jadi Islam ni menuntut untuk kita sempurnakan segala tuntutan. Dan kalau kita lihat
pelaksanaan tuntutan yang kita lakukan di dalam Islam ni bukanlah suatu perkara yang berat. Jangan tuan-tuan kata bila kita nak buat apa yang Allah Ta'ala suruh, berat. Dia tak berat. Tetapi bila kita faham Islam tu adalah satu benda yang mudah. Al-Islam yusrun, Islam tu mudah dan sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah yang macam mana? Fitrah yang suci. Kalau fitrah yang tak baik, memang dia rasa tak puas, dia rasa susah Islam ni. Sebab dia menurut hawa nafsu. Nafsu ni pula sentiasa mengajak kepada benda-benda yang jahat. Akhirnya dia pilih yang tak baik. Tapi maksud fitrah ini fitrah yang suci, fitrah yang baik. Fitrah manusia yang nak kepada kebaikan, fitrah yang nak kepada kesempurnaan, fitrah yang nak kepada kedamaian. Maka Islam telah menyediakan atur caranya yang terbaik kepada kita. Sebab itulah kata Allah Ta'ala lagi, kalau orang yang telah mengabaikan tuntutan syahadahnya, mengabaikan tentang janjinya dengan Allah, telah melanggar segala perintah Allah ataupun sebahagian dari perintah Allah dengan sebab kufur dia kepada Allah Ta'ala, maka mereka ini termasuk ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah golongan-golongan yang rugi di akhirat besok ni. Pasal apa rasa rugi? Mungkin ada di kalangan kita yang ibadat, tapi dalam waktu yang sama meninggalkan perintah Allah ataupun menentang hukum-hukum Allah, hudud ke apakah tak kira lah, termasuk dalam perintah yang termaktub di dalam Al-Quran. Mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala. Sebab Allah ada hak yang dituntut ke atas kita pun, dan hak Allah Ta'ala sentiasa Allah Ta'ala penuhi kepada kita. Sebab tu kita wajib bersyukur kepada Allah kerana nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita tak pernah kurang. Walaupun kita termasuk di kalangan orang yang kufur kepada Allah, Allah Ta'ala bagi. Patutnya tuan-tuan, kalau kita kufur kepada Allah, Allah Ta'ala tarik nikmat. Makan tak usah dah bagi baru pada muka. Tak juga, Allah Ta'ala bagi nikmat kat kita. Allah Ta'ala masih lagi sempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita, segala keperluan kita sampailah kita mati. Sebab tu patutnya kalau kita kata nilai manusia lah orang yang kufur, orang kafir, langsung Allah Ta'ala tak bagi apa, baru padan dengan kekufuran mereka. Tetapi Allah Ta'ala tetap sentiasa memenuhi keperluan manusia, hajat manusia. Dan kadang-kadang orang yang kufur minta lagi kepada Allah, Allah Ta'ala bagi apa yang nak, apa yang kita nak semua Allah Ta'ala bagi. Cuma Allah Ta'ala memohon kepada kita ataupun meminta kepada kita, sebab Allah Ta'ala turunkan kita ke dunia untuk beribadah kepadanya, maka Allah Ta'ala minta supaya kita melaksanakan tuntutan itu dengan sempurna. Jadi yang dimaksudkan syukur, washkuru lillah ini bukan hanya mengucap alhamdulillah, tetapi hendaklah kita buktikan dengan nikmat yang kita makan, nikmat yang kita terima daripada Allah, kesihatan yang baik daripada pemakanan yang kita makan tadi. Laksanakan ketaatan kepada Allah dengan sebenar-benar dan sepenuh-penuh hati kita kerana dia. Itu yang dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu tuan-tuan. Jangan salah faham, sebab ramai orang hari ini dia kata saya dah syukur dah. Cuba tengok, saya setiap kali makan tak penuh saya tak kata alhamdulillah. Bukan takat tu. Syukur tu ialah dengan pelaksanaan kita kepada Allah Taala dalam tuntutan-tuntutan yang dituntut kepada kita. Baik, itu maksud syukur yang patut kita faham sungguh-sungguh, supaya kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat. Iaitu Allah Ta'ala dah bagi nikmat, kita kufur pula dengan perintah Allah. Itu orang yang kufur nikmat. Baik, kemudian sekiranya memakan makanan yang dijamu oleh orang lain, maka hendaklah ia mendoakannya. Ini adab pula. Kalau kita makan kenduri, adabnya yang terbaik kita mendoakan. Apa doa dia? Imam Ghazali buh di sini. Allahumma akthir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu waj'alna wa iyyahu minasyakirin. Ni kalau boleh hafal-hafallah. Kalau tak hafal, ambil maksud makna Melayu ni. Kurang-kurang makna Melayu boleh ingat. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, perbanyakkanlah kebaikannya dan berkatilah ia di dalam rezeki yang Engkau kurniakan kepadanya. Iaitu kita minta supaya Allah Ta'ala perbanyakkan kebaikan. Sebab dia bagi makan kan, bagi makan kita satu kebaikan yang dia buat. Jadi kita minta Allah Ta'ala perbanyakkan lagi kebaikan kepada orang yang memberi makan kat kita tadi. Berkatilah ia dalam rezeki yang Engkau kurniakan kepadanya. Berkat maknanya cukupkanlah rezeki kepadanya, sempurnakanlah rezeki kepadanya.
Dan jadikanlah kami sekalian tergolong orang-orang yang mensyukurimu. Kita minta supaya Allah Ta'ala menjadikan kita dan Dia yang memberi rezeki ataupun yang menghidangkan makanan kepada kita ni juga termasuk dalam kelompok orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Boleh ingat kot noh. Ya Allah ya Tuhanku, perbanyakkanlah apa nama kebaikan kepadanya, berkatilah rezeki yang ada padanya, dan masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Tiga benda kita minta. Boleh ingat insya-Allah. Baik, sekiranya berbuka puasa di tempat awam ataupun tempat orang, hendaklah mendoakan pula. Ni kalau kita buka puasa main masjid, tadi ada dah pengumuman malam ni ada buka puasa tuan-tuan. Insya-Allah pakat-pakat mai. Kalau mai tu mesti iftar tu mesti ada orang yang buat kenduri kan. Kita dah jadi budaya kita ni, iftar tu orang buat kenduri. Jadi kita doakan. Apa doa nak buka puasa di tempat awam ni ataupun tempat orang ramai ni? Aftara indakumul saimuna wa akala ta'amakumul abraru wa sallait alaikumul malaikah. Telah berbuka di tempat kamu orang-orang yang berpuasa, dan telah makan makanan yang kamu hidangkan tadi orang-orang yang baik, dan moga-moga para malaikat akan mendoakan bagi kamu dengan cucuran rahmat Allah. Itu dia tuan-tuan. Apa maksud dia? Kita kata dah berbuka dah tempat ni, di masjid ni, ramai orang berbuka puasa, dan telah memakan daripada apa yang kamu hidangkan, ramai di kalangan orang-orang yang berpuasa. Maka moga-moga kita mengharapkan para malaikat mendoakan kepada orang yang menyediakan makanan berbuka tadi dengan segala kebaikan dan juga dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara antara doa adab kita lah, mendoakan kepada orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Sebenarnya memberi makan kepada orang berbuka puasa ni cukup besar. Dia punya hikmah dia. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah ditakdirkan seseorang yang tak boleh puasa disebabkan uzur syar'i, selalunya perempuan lah, orang lelaki payah uzur syar'i ni. Uzur syar'i lelaki ni susah sangat kecuali dia sakit dia. Kalau orang perempuan uzur syar'i dia mungkin berlaku antaranya datang haid, dia tak boleh nak puasa, haram puasa. Dia kata tak apa, nak puasa juga tak boleh. Kalau dia puasa juga hanya tak boleh makan dan dia kena ganti juga. Sebab tu dia kena makan juga, menyatakan tak puasa tu. Jangan lawan pula perintah Allah, dah kata tak boleh puasa, nak puasa juga. Ada setengah orang dah kata suruh puasa, tak mau puasa. Jadi kadang-kadang yang terlampau sangat nak ibadat ni, kalau dah kata tak boleh, tak boleh lah. Jadi kalau nak dapat pahala lah, sebab puasa di bulan bukan puasa, dia tak sama dengan kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Puasa dalam Ramadan lain, puasa dalam bulan biasa tak sama dari segi nilai dan pahala dia. Jadi macam mana kita nak cover, nak dapat balik ataupun kita kata pahala yang diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita selami keindahan Islam, kita akan nampak betapa Allah Taala ni adil. Sebab tu kalau orang yang tak boleh puasa, khususnya wanita yang dalam keadaan haid, cara nak dapat pahala puasa hari itu menyediakan makanan kepada orang yang berbuka. Sebab kata Nabi, siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang memakankannya. Jadi kalau 10 orang pahala tu. Hak orang tu tak habis. Pahala orang tu dia dapat sama dengan sebab dia memberi makan kepada orang yang berbuka. Cantiknya Islam. Boleh dapat pahala berbuka bagi orang yang tak boleh puasa. Jadi jangan rusinglah kalau tak boleh puasa. Kita usahalah menyediakan makanan. Kalau di rumah, buatlah kepada suami, anak-anak kita, kerana itu adalah suatu kebaikan yang mana pahala akan kita perolehi. Jadi kalau rasa nak lebih lagi, sedekahlah ke masjid. Bagi lebih sikit, bagi ke masjid. Itu dia tuan-tuan. Itu antara adab dan juga kelebihan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang menyediakan hukum ataupun menentukan peraturan kepada hamba-hambanya dengan sifat keadilan Allah. Allah Taala masih lagi meratai rahmatnya kepada setiap manusia. Cuma kita kena pandai ambil lah peluang-peluang yang Allah Taala sediakan kepada kita ni. Baik, sekiranya diketahui bahawa ia termakan barang-barang yang ada syubhat, ada syubhah,
maka hendaklah ia memperbanyakkan memohon keampunan dan menunjukkan kesedihan atas keterlanjurannya itu. Makan benda yang syubha ni syubha, tak cerita haram, haram lagi lah, haram tak boleh. Yang syubha pun kita kena ada sikit penyesalan, bukan sikit lah, banyak penyesalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda syubha ni membawa kepada hilangnya keberkatan. Keberkatan hidup hilang dengan sebab kita mengamalkan perkara-perkara syubhah. Hati-hati tuan-tuan. Sebab syubhah ni dia mirip kepada haram. Nabi pernah melarang. Nabi kata al-halal bayyin wal haram bayyin. Benda yang halal tu jelas, benda yang haram tu jelas. Wa amrun bainahuma mutasyabbih. Antara keduanya tu ada satu perkara yang disebut sebagai mutasyabbih. Perkara yang nak kata halal pun tidak, nak kata haram pun tidak, mungkin halam lah kita kata. Halal campur haram, halam. Jadi kita tak tahu yang mana satu ni, halal ke dia, haram ke dia. Jadi halal ke haram ke dia, syubhah ni tinggal. Sebab Nabi pernah buat perumpamaan dalam sebuah hadis. Umpama kita bela seekor kambing ataupun kumpulan kambing, kambing kita tu masuk ke tempat apa, tanah raja, tanah orang lain. Jadi dia ni akan buat benda yang tak baik lah. Kambing ni dah termasuk sikit, dia akan masuk lebih banyak, lebih dalam lagi ke tempat orang. Akhirnya raja tadi tangkap kambing tadi sembelih, ataupun menghukum kita dengan sebab kita telah langgar hudud ataupun ketetapan sempadan yang sepatutnya. Kita tak boleh masuk tanah, kita masuk juga. Jadi hak tuan tanah tu dia boleh kenakan apa yang dia rasa nak kenakan lah. Jadi Nabi kata kita ambil benda yang syubhah ni umpama itu. Boleh jadi dia duduk atas orang ni. Boleh jadi jatuh dalam perkara yang haram terus, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu perkara syubhah tinggalkanlah. Yang haram wajib kita tinggal, hak syubhah pun kita kena wajibkan juga untuk kita tinggalkan. Zaman kita ni banyak syubhah. Dari segi kewangannya, kewangan, sistem kewangan, pendapatan kita. Dari segi barangan-barangan syubhahnya pun banyak yang disediakan oleh orang yang bukan Islam. Ada saja logo halal, tapi belum tentu lagi haram, belum tentu lagi halal. Kerana penyediaan dia. Ada pula baru-baru ni, bukan baru lah, lama dah kita duk jumpa kawan-kawan kita duk kerja bahagian halal ni tuan-tuan. Ada satu kilang, dia buat makanan perasa babi, dia nak bubuh cok halal. Perasa babi dia bubuh cok halal. Sebab apa? Dia kata makanan tu dibuat daripada sumber yang halal, tapi nak buh perisa rasa daging babi. Jadi dia kata halal lah. Kan boleh. Dia kira syubhah yang tu. Sekali ikut kita pergi makan rasa sedap juga babi ni. Lepas tu pergi hentam hak lain. Yang tu termasuk dalam perkara-perkara syubhah. Dan perkara syubhah ni juga kadang-kadang yang mana kita nak pastikan benda tu syubhah ataupun tidak, iaitu suatu perbahasan di kalangan ulama. Ada yang kata haram, ada yang kata halal. Ada yang kata halal, ada yang kata haram. Yang tu syubhah lah. Macam rokok lah, mudah kita kata rokok, ada yang ulama kata halal, bukan halal, makruh. Ada yang kata haram, makruh tu pun dekat-dekat nak haram lah tu. Tapi ada juga pergi ambil, masih lagi kekalkan rokok itu. Yang tu dia perkara syubhah dan takut dia berlaku kepada haram. Jadi kalau ikut kenyataan Imam Ghazali, siapa yang merokok ni lepas ni kena menyesal banyak lah. Sebab dia antaranya akan hilang keberkatan. Kita pernah cerita dalam satu kuliah dulu ni tentang berkat umur kita, berkat kerja kita. Antara salah satunya ialah tinggalkan perkara-perkara syubhah. Yang pertama, kita kena ikhlas dalam amalan kita. Yang kedua, istiqamah pada amalan kita. Yang ketiga, tinggalkan perkara-perkara syubhah. Yang ni mengundang rahmat dan juga keberkatan dalam hidup kita. Sebab kalau kita nak berkat dalam hidup kita, tinggal buatlah benda ni, 3 benda ni, iaitu ikhlaskan dalam amalan kita. Yang kedua, istiqamah pada amalan kita. Dan yang ketiga, tinggalkan perkara-perkara yang syubhah. InsyaAllah kita akan rasa keberkatan dan kita akan rasa damai dengan segala apa yang kita lalui. Itu berkat yang jalan untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian sesudah makan disunatkan pula membaca. Lepas makan sunat kita baca.
Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Ni tambah lagi lah. Kita baca biasanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada lagi dalam riwayat yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Segala kepujian bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan telah mencukupi kami serta melindungi kami. Ni pun boleh dah. Mana hak yang kita beramai pun okey. Hak yang kalau kata kita nak bawa doa ni pun iya juga. Dia termasuk dalam tanda syukur kita kepada Allah. Apa hikmah baca doa ni tuan-tuan? Menzahirkan sifat mensyukuri dengan kita mengharapkan daripada Allah bantuan supaya kita menjadi orang yang melaksanakan kebaikan. Sebab manusia ni tuan-tuan, kalau kita mengaji kita mengaji tauhid lah, sifat hamba ni dia perlu sentiasa bergantung kepada Tuhan, kepada Tuannya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh menyatakan segala sesuatu usaha tu atas usaha daya kita, sebab kita tidak ada apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kuasa melainkan hanya daripada Allah Ta'ala yang maha agung, ali, yang tinggi lagi maha agung. Hanya Allah Ta'ala saja sebenarnya. Dan kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak berlakulah kepada kita. Sebab tu sebagai seorang hamba yang bersifat kehambaan, yang bersifat hamba dengan Allah Ta'ala, dia sentiasa memohon dan meminta kepada Tuhan, kepada Allah. Nak buat baik pun kena minta kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak minta baik ni. Ada doa minta baik. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepada Kau perbuatan-perbuatan yang baik, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, wa hubbal masakin, dan kasih kepada orang-orang miskin. Allah Taala ajak doa kepada Nabi. Maknanya segala apa yang kita nak buat kebaikan, hendaklah kita sandarkan kepada Allah. Sebab kita tidak mempunyai apa-apa daya dan kuasa melainkan Allah. Dan mentadbir diri kita pun sebenarnya tidak layak. Kita tak layak untuk mentadbir diri kita sendiri, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mentadbirnya. Tu sampai satu peringkat iman lah. Iman hakikat, iman hak. Orang yang telah melepaskan tadbirnya, mentadbir dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu mengaji tasawuf lah, kena dalam sikit lagi insya-Allah baru kita jumpa. Bahwasanya kita ni nak membuktikan la haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin tu dalam kehidupan kita. Insya-Allah bila kita faham, iman kita dah meningkat, baru kita nampak betapa pergantungan 100% itu perlu dengan Allah Taala. Sebab tu kita tahap yang biasa ni, kita duk rasa masih lagi apa pun atas usaha kita, kan? Apa pun atas usaha kita, sebenarnya bukan usaha kita hakikatnya. Sebab apa kita kata begitu? Sebab yang memberi usaha itu pun Allah Ta'ala, bukan kita pun. Yang memberi kesihatan pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memberi kita ni boleh fikir pun Allah Ta'ala. Sebab ada orang yang Allah Ta'ala tarik nikmat dia, dia jadi gila, langsung tak boleh nak buat apa, habis hilang pertimbangan diri dia. Kita, Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang, ruang untuk kita berfikir, memilih baik dan buruk. Jadi mana itu ada atas kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Sebab tu kalau orang yang amat berbangga dengan dirinya, orang itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata para ulama. Memang pun sebab yang menghalang kita daripada mendapat keredaan Allah ialah diri kita sendiri. Kerana kita merasa kita ni umpama Tuhan. Apa yang buat tu semua kita, bukan Allah Ta'ala. Maka itu telah menafikan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada diri kita, iaitu maha berkuasanya Allah Ta'ala, maha mentadbirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hinggakan kita telah mengambil hak Allah Ta'ala seolah-olah kita lah yang mentadbir diri kita. Sedangkan hakikat yang telah kita nyatakan tadi, segala-galanya adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu nak buat baik pun kena minta kepada Allah. Banyakkan berdoa. Jangan kita anggap doa tu hanya sekadar doa melepaskan batuk di tangga. Sebab ramai di kalangan kita doa juga, tapi doa hanya sekadar apa yang dia duk hafal. Adakah perlu doa tu pada dia pun tak tahu kadang-kadang tu. Jadi pastikan doa yang kita nak
baca, nak panjatkan kepada Allah, doa yang sangat-sangat kita perlu. Doa yang melambangkan kita ni sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nak mati pun kena minta mati cara yang baik. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan keadaan mati yang baik. Husnul khatimah wala takhtim lana bi su'il khatimah. Jangan kau matikan kami dengan keadaan su'ul khatimah. Kena minta kepada Allah Taala, tuan-tuan. Sebab kita ni kadang-kadang amalan kita nampak pada zahirnya baik, belum tentu baik pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena minta panduan daripada Allah supaya Allah Taala sentiasa membimbing kita, sentiasa mendorong kita ke arah kebaikan. Yang tu perlu kepada kita, tuan-tuan. Baik. Kemudian adab-adab makan bersama. Ramai banyak lagi, tuan-tuan. Adab-adab makan bersama. Jadi kita rasa cukuplah dekat tu. Pertemuan kita pagi-pagi ini. Hari ini hari kerja lagi, insya-Allah. Ramai yang dah ada tugas-tugas masing-masing, yang nak hantar anak-anak sekolah dan sebagainya. Insya-Allah nanti kita akan sambung dalam adab-adab makan bersama. Macam mana kita nak makan dengan orang ramai ni. Makan orang ramai ni pun ada adabnya. Bukan ikut dan gitu je. Dia ada adab-adabnya. Moga-moga dengan adab ni, tuan-tuan, lebih mendekatkan kita kepada sifat-sifat takwa dan sifat-sifat insan yang baik, insya-Allah. Jadi kita akan sambung lagi perbincangan kita di dalam pertemuan yang akan datang, yang akan kita bicarakan berkenaan dengan adab makan bersama. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.